ijtihadiyah, mungkin ada pendapat yang berbeza. Maka kita tak boleh katakan bila mana fatwa itu dikeluarkan, oh fatwa ni dah rigid dah, statik dengan benda tersebut. Tak, kita kena faham dalam konteks yang disebarkan tersebut dalam konteks umum. Ada dalam keadaan-keadaan tertentu, kalau orang yang datang jumpa mufti, masuk kepada pejabat mufti negeri dan sebagainya, dia datang secara personal, maka nasihat itu akan disebarkan, dibagi tahu berdasarkan dia sendiri, kan? Mengikut daripada kemaslahatan dia. Jadi kalau disebarkan secara umum, itu kemaslahatan umum. Jadi kita kena tengok ilmu itu sampaikan kepada sesiapa. Tengok dahulu orang tersebut. Fa in kana faghiran wa mutaahhilan li fahmil ilmi falyamurhu bi qiraatil kitab. Ni kalau orang yang datang nak belajar dengan kita, kalau sekiranya orang tersebut orang yang ada keahlian, orang yang dah pandai dah, dan dia faham dalam beberapa konteks ilmu, maka suruh dia baca kitab. Maksudnya suruh dia baca dahulu. Ini berlaku kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ini ketika mana umurnya masih lagi muda, dengar cerita bahawa di Madinah itu adanya seorang orang yang hebat, ulama yang hebat, namanya Imam Malik. Jadi bila mana dengar dengan Imam Malik ni seorang orang yang hebat, maka Imam Syafi'i pun berhijrah ke Madinah. Dengan umur yang masih muda lagi, maka dia pergi. Sebelum daripada dijumpa dengan Imam Malik, dia dah tahu bahawa Imam Malik ini antara kitab yang paling masyhur sekali adalah kitab Al-Muwatta. Jadi kalau tuan-tuan pergi kat kedai ke, buka Shopee pun memang dah ada dah Al-Muwatta. Al-Muwatta ni kitab karangan Imam Malik yang disusun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalifah pada masa tersebut melihat tulisan daripada Imam Malik ini, maka dia panggil Imam Malik minta izin. Macam mana kalau sekiranya kitab ini dijadikan sebagai dustur? Kalau dustur kita ni perlembagaan, inilah guideline macam mana kita nak mentadbir, mengurus, dan juga macam mana cara masyarakat itu nak hidup, kita gunakan Al-Muwatta ini. Maka Imam Malik tak izinkan. Kerana apa? Bimbang kalau dia letakkan Al-Muwatta itu sebagai dustur perlembagaan, akan ada mungkin orang yang nampak benda tersebut lebih besar, dan akan ada golongan yang tak guna Al-Quran, dan hadis-hadis banyak lagi dia kata. Ini tengok macam mana cermatnya Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i sebelum sampai kepada Imam Malik, dia dah hafal dah kitab Muwatta. Muwatta tuan-tuan, kalau nampak kitab saya ni lebih tebal daripada kitab ni Muwatta. Hampir tebal ni Muwatta. Kan, cetakan yang semasa lah, tebal, lebih tebal daripada kitab yang sebelah bawah ni. Jadi Imam Syafi'i dia hafal. Dia hafal satu persatu sebelum jumpa dengan Imam Malik. Jadi bila mana pergi jumpa dengan Imam Malik tengok budak ini masih lagi, Imam Syafi'i masih lagi seorang budak. Dia tak kenal lagi ketika itu. Jadi bila mana diluahkan hasrat dia untuk belajar, untuk belajar, maka apa yang dibuat oleh Imam Malik, dia kata okey, baca. Nampak tak? Dia bila mana orang nak belajar, maka kita suruh dia baca. Bila mana kita tahu dia ni dia dah faham beberapa ilmu, maka Imam Malik kata okey, baca. Bila mana disuruh dia baca, dia tak ada kitab, dia baca satu persatu hadis yang mana ditulis Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta tersebut. Jadi Imam Malik terpegun, budak ni ingat satu-satu. Maka dia kata baca lagi. Maka Imam Syafi'i baca lagi. Jadi bila mana suruh dibaca, dia baca satu persatu, tidak tertinggal pun hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta tersebut. Ini nak tunjuk bahawa bila mana kita tahu orang tu ada ilmu, dia dah pandai sikit, dia nak belajar pada kita, okey, cuba baca. Okey, baca dulu. Ini kaedah. Kaedah ulama-ulama dahulu. Mungkin zaman kita, mungkin kita boleh praktik, ataupun mungkin dengan keadaan kesesuaian dia. Baik, satu. Yang kedua, fa in kana 'ariyan yuqsadu an yata'allam ma la budda lahu min al-'ilmi fal yulakinhu dzalika talqina. Dan jika sekiranya dia amian, orang yang kita kata tak pandai, orang yang mana tak ada ilmu lagi, dan dia berniat untuk belajar ilmu dengan ilmu yang penting, fardu ain lah contohnya, fal yulakinhu dzalika talqinan, maka guru itu sendiri kena sebut dan ajar dia satu persatu. Yang tadi dah pandai, okey baca, aku betulkan. Itu kaedahnya macam tu. Tapi sekarang budak ini datang dia tak pandai, ataupun anak kita ni dia tak tahu lagi, maka kita kena talqinkan. Talqin ni jangan nampak tuan-tuan berkaitan dengan talqin kematian saja, bukan. Talqin ni maksudnya kita ajar, kita sebut, maka dia akan ikut. Itu talqin. Bila mana kita orang nak mati, kita kata baca talqin. Baca benda-benda sebagai bukan kepada si mati sebenarnya.
Bukan kepada si mati, kepada orang yang masih hidup lagi. Sama juga bila mana orang nak mati, talqinkan kalimah la ilaha illallah. Kan? Jadi sama juga kalau dalam konteks orang yang masih lagi dalam ilmunya, tidak ada proses baru nak belajar, talqinkan, sebutkan. Kita sebut supaya dia ikut. Sebagaimana kita ajar Al-Quran dan sebagainya. Wal yu'allimhu wa yufahimuhu. Bila mana kita talqin, suruh dia sebut, maka kita detailkan dan kita bagi kefahaman kepada dia. Kan? Contoh, jelaskan dulu. Okey, baca surah Fatihah, kita pun baca, dia pun ikut. Lepas daripada tu kita beri kefahaman kepada dia satu persatu, kan? Jangan kita nak cepat supaya budak tersebut cepat pandai. Pandai tak pandai ini bukan urusan kita, tuan-tuan. Pandai tak pandai ini adalah urusan Allah. Kita usaha. Kepandaian tu Allah Taala yang bagi. Maka ajar dia, bagi kefahaman kepada dia. Wa yahtasiru lahul amra. Maka ringkaskan benda tersebut. Jangan detailkan. Sebab apa? Sebab dia ni tak ada ilmu lagi, baru nak belajar. Ringkaskan. Anak kita jangan cerita benda yang terlalu detail. Cerita step by step dulu. Kan? Kita suruh belajarlah macam ni. Contoh, kalau tuan-tuan ingat, masa tuan-tuan ajar anak-anak untuk sembahyang tu, yang kita ajar berkaitan niat. Macam mana tuan-tuan ajar? Kan kita ajar usolli lalu kan. Lepas usolli kita kata, okey, sahaja aku solat, fardu sekian dan sebagainya. Kita ajar tak? Okey, masa takbir masa tu mesti ada sahaja aku. Oh, ya, anak tak dapat ikut. Dia tak faham. Macam mana nak niat masa takbir? Jadi bila mana anak dah sampai umur yang tertentu, okey, kita pun kata, yang usolli sebelum daripada takbir. Yang sahaja aku solat tu, lintasan tu buat dalam masa takbir itu sendiri. Step by step. Maksudnya wayak tasirul amra, ringkaskan benda tersebut mengikut daripada keadaan dia. Jangan terlalu detailkan. Sebab tu dia ada sekolah rendah, ada sekolah menengah, ada universiti dan sebagainya. Kita nak bagi ilmu kepada orang. Bila mana kita nak bagi ilmu kepada orang tu, jangan bagi dengan benda yang terlalu detail. Ada orang ni pelbagai. Kalau orang tu memang dah tahu dah, maka kita detailkan, tidak ada masalah. Wala yatulu alaihi biqira'atil kutub allati asahu la yafhamuha wala yafrughu laha. Dan jangan panjangkan bacaan kitab tersebut. Maksudnya jangan detailkan satu. Yang kedua, jangan panjang sangat. Jangan berajar dalam tempoh yang lama. Bagi orang yang baru nak mendekati ataupun nak belajar ilmu, kita ajar anak kita tak ajar dalam tempoh yang lama. Takkanlah 1 jam tu direct, tak berhenti langsung, setengah jam. Sebab tu pakar kaunseling pernah mengatakan, kajian menunjukkan bahawa fokus biasanya peringkat remaja dan kanak-kanak paling lama adalah setengah jam. Dan orang dewasa pun lebih kurang setengah jam saja, dan mungkin lebih kurang. Dan kalau lebih daripada setengah jam, pada masa tersebut fokusnya dah terganggu. Dan jadi ambil setengah jam, okey, cukup. Jangan masa yang lama. Sebab itu smartnya kita kadang-kadang ilmu itu sampai betul-betul masuk, walaupun tempoh masa adalah tempoh yang sedikit. Nabi SAW dia mengajar sahabat. Kalau kita baca sirah, ada yang dia mengajar dalam tempoh masa yang sedikit, ada Nabi ambil tempoh masa yang panjang. Antaranya tapi dengan cara konsisten. Tiap-tiap kali lepas sembahyang, antaranya sembahyang subuh, biasanya sembahyang subuh, lepas habis apa semua sembahyang dan sebagainya, zikir ada. Jangan kata tak ada zikir. Sebab kalau kita buka hadis, Nabi berzikir lepas sembahyang. Cuma kita tak perlu bergaduh. Berzikir itu dengan cara kuat, lantang, ataupun berzikir dengan cara perlahan. Yang penting Nabi berzikir. Ada dalam hadis. Lepas daripada habis semua, Nabi akan pusing belakang, menghadap kepada para sahabat. Antara persoalan yang ditanya dulu, dia panggil sebagai warming up dahulu. Tidak direct terus kepada mengajar terus, tak. Nabi warming up dahulu, sembang dulu. Nabi kata, siapa malam tadi ada mimpi? Siapa bermimpi malam tadi? Kan seronok kita nak share sesuatu kepada orang yang kita rasa kita bagi tahu benda ni, kita nak tahu sesuatu ni, kan? Contohlah kalau kita mimpi macam ni, apa mimpi tu? Macam semua nak ditakwilkan. Jadi ada benda-benda yang menyeronokkan pada masa tersebut, antaranya berkaitan dengan mimpi. Lepas daripada subuh, Nabi akan pusing menghadap kepada sahabat. Nabi tanya, okey, malam tadi siapa mimpi? Maka sahabat pun akan katakan, saya Rasulullah, malam tadi mimpi apa? Dia pun cerita. Oh, macam ni. Nabi bagi feedback, kan? Lepas tu Nabi pun share ilmu. Ada juga dalam riwayat mengatakan bahawa mengikut keadaan-keadaan tertentu, pernah Nabi daripada pagi sampai zuhur kuliah.
Oh, ini bukan level kita ni. Mengajar sampai zuhur Nabi berhenti. Lepas daripada zuhur Nabi pernah sambung sampai kepada asar. Lepas daripada tersebut pernah disambung sampai kepada waktu Isyak. Lepas daripada Isyak ada sikit sambung lagi. Pernah Nabi buat macam tu, tetapi kepada golongan sahabat-sahabat yang tertentu. Kan? Kepada golongan sahabat-sahabat tertentu. Tapi bila mana sahabat yang ada bentuk yang baru, antaranya Arab Badui baru datang, Nabi bagi tahu dalam benda-benda yang ringkas saja. Contoh lagi, saya pernah ceritakan hadis bila mana Arab Badui datang, dia kata, ya Rasulullah, tunjukkan amalan untuk saya masuk syurga. Okey, semayang, puasa, bayar zakat, ada kemampuan pergi haji. Itu je. Nabi tak ajar benda lain. Okey, kalau macam tu boleh masuk syurga. Kalau kamu betul-betul buat, kamu masuk syurga. Habis, cukup. Yukhtasar, masuk ringkaskan benda tersebut dan jangan panjangkan. Kalau panjang, dia dah keluar fokus dan dia hilang apa sebenarnya yang dia nak. Itu kaedah ya, bila mana kita bagi ilmu kepada orang-orang yang mana tidak ada kefahaman agama, dia baru nak mendekati dan mempelajari ilmu agama secara khususnya. Wala yahtaju li aktsari ma fiha, dan tak perlu panjangkan luar daripada topik perbincangan. Kalau tanya bab itu, cerita bab itu je. Kan? Dia datang, dia nak tanya pasal apa? Pasal wudu. Kita pergi cerita pasal puasa, cerita pasal sembahyang, cerita pasal wudu cukup. Sebab apa? Dia akan lari fokus dia. Kalau anak kita tanya dengan satu perkara, okey, cerita benda tersebut dahulu. Sebab apa? Ikut level dia. Kan? Wala yahtaju li aktsari ma fiha. Tak perlu, tak berhajat kepada benda yang lebih panjang ataupun lebih detail luar daripada topik yang ditanya. Cuma kita bila mana kita cerita ni, kita mengajar banyak cerita luar kan. Kadang-kadang pergi cerita tak tahu dah ke mana, nak tarik balik dah tak jumpa dah punca asal dia kan. Fa in hajatal 'ammati minal ilmi laisa syai'an katsira. Sesungguhnya hajat bagi masyarakat umum ini terhadap ilmu bukanlah kepada sesuatu yang banyak. Dia nak kepada benda yang dia nak itu sahaja. Jadi sebab itulah kalau kita tengok, ini antara cara yang diajar oleh Imam Al-Haddad, dan ini sebenarnya yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi bukan menyembunyikan ilmu. Salah satu daripada sifat mustahil bagi Rasul adalah Al-Kitman. Al-Kitman ini lawan bagi At-Tabligh. Sidik, amanah, tabligh, fatonah kan. Tabligh itulah sifat Nabi. Tapi kerana apa Nabi ini, dia mengajar sahabat ini satu benda, ada benda yang dia tak ajar kepada sahabat yang lain. Sahabat lain tak tahu, tapi sahabat ini tahu. Sebab apa? Sebab level sahabat-sahabat tak sama sebagaimana level masyarakat zaman kita. Zaman Rasulullah, yang berjumpa dengan Rasulullah semuanya dikatakan sahabat. Walaupun sekali saja perjumpaan dia, itu dikatakan sahabat. Tetapi yang istiqamah dengan Rasulullah, ilmu yang dibagi Rasulullah kepada mereka itu lebih banyak berbanding mereka yang kurang mulazamah dengan Nabi SAW. Kerana apa? Kerana Nabi lebih faham dengan benda tersebut. Saya pernah jumpa dengan seorang anak murid kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Tuan-tuan search dalam internet, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini orangnya asal daripada Mandil. Mandili maksudnya di Indonesia. Lepas tu dia datang di Kedah. Lepas tu dia pergi di Mekah, meninggal di Mekah di sana. Dan saya tanya anak murid dia, akhir tahun lepas saya pergi ziarah. Salah seorang anak murid dia masih hidup lagi. Saya tanya beberapa soalan berkaitan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Saya kata, Syekh, kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini ada beberapa benda ni dia sebut benda-benda di dalam kitab dia. Baik. Nak bagi tahu, ada benda yang mana tidak diketahui umum. Dia kata kemungkinan dia tak bagi tahu, dia tahu atau tidak. Dia kata jawapan yang sebenar hanya ada kepada beberapa orang anak murid yang dekat dengan Syekh Abdul Qadir Mandili saja. Dia tak bagi tahu dia tahu ke tidak. Cuma dia kata, bagi saya rasa macam ini. Jadi bila mana dia kata macam tu, kita nak tanya detail dia pun segan lah. Cuma kita nak kata bahawa ada ilmu-ilmu tertentu yang Tuan Guru, Syekh, bahkan Nabi sendiri dia sampaikan lebih bagi orang yang dia faham. Tapi bagi orang yang umum dia sampaikan dalam bentuk yang lebih umum. Itu kaedah bila mana kita sampaikan ilmu. Ini sambungan daripada apa yang kita bincang sebelum ini dah. Apa yang perlu kita bagi tahu, dan sekarang kaedah bila mana kita berdepan dengan masyarakat, bila mana nak bagi tahu ilmu tersebut. Orang yang dah faham, orang yang dah pandai, kita buat dengan cara kepandaian dia. Kita jangan nafikan kepandaian dia. Tapi bagi orang yang baru nak belajar ilmu, maka kita tuntun satu persatu supaya dia faham dan dia boleh amalkan benda tersebut. Baik.
Seterusnya, bayang bagi lil ulama wal qudha. Apakah yang sepatutnya dilakukan oleh orang alim dan juga al-qudha, iaitu hakim-hakim. Bila mana kata qudha, kena kepada hakim-hakim. Selepas habis topik ni tuan-tuan, kita akan masuk satu perbahasan yang baru, yang besar lah, berkaitan dengan solat, fiqh dan sebagainya, baru masuk lepas ini. Awal-awal ni dicerita berkaitan dengan peranan ilmu, peranan menyampaikan ilmu dan orang yang menyampaikan ilmu. Baik. Ini kena dengan keadaan semasa kita. Apakah sepatutnya yang dibuat oleh para ulama, dan juga apa yang sepatutnya yang dibuat oleh para hakim. Sebab apa? Ulama dengan hakim ini adalah dua jawatan yang dipegang oleh Nabi SAW. Satu. Yang kedua, ulama dengan hakim ini adalah jawatan yang disebut dalam hadis Nabi SAW, dengan dia punya kebaikan, kelebihan, dan dia punya ancaman-ancaman. Ulama ini dia ada ancaman dia sendiri. Sama juga dengan hakim. Antara ancamannya adalah di awal-awal ketika mana Allah Ta'ala panggil manusia untuk diberi atau dihisap. Golongan yang terawal dipanggil golongan inilah. Antaranya golongan ulama. Kononnya yang menyebarkan ilmu, kononnya yang menyampaikan ilmu, tetapi hakikatnya Allah Ta'ala buka. Yang kamu sampaikan itu adalah bukan untuk sampaikan ilmu aku. Antara yang terawal juga dimasukkan dalam neraka juga adalah daripada kalangan para ulama. Sebab itulah berkaitan dengan ulama dengan qadhi ini, antara benda yang ditekankan dalam hadis. Bukan kita kata golongan ini golongan ahli neraka, bukan. Golongan ini tak kena cara ahli neraka, kena cara insya-Allah kemuliaannya dapat sebagai ahli syurga. Sama juga dengan kita, cuma dia punya tanggungjawab lebih besar. Baik, yang bagi lil ulama wa khususan minhum walatul ahkam. Sepatutnya bagi ulama, khususnya bagi orang yang mana memegang hukum hakam, daripada kalangan qadhi, hakim seumpama dengannya, an ya'izu amatal muslimina indal ikhtisami ilaihim, bahawa mereka itu memberi nasihat kepada masyarakat ketika mana berlakunya pertelingkahan di kalangan mereka. Jangan nampak pertelingkahan itu secara fizikal saja. Zaman kita orang bergaduh secara mulut, bergaduh secara lisan ataupun bergaduh secara tulisan, dan berlakunya pergaduhan di dalam mahkamah dan sebagainya. Apakah peranan ulama dan peranan bagi hakim tersebut? Nasihat. Sekarang orang duk bergaduh dalam media sosial. Ulama kena turun. Jangan jadi ulama yang bisu. Habis ada yang tak bercakap, takkanlah semua nak bercakap. Ada orang yang ada autoriti, dia kena bercakap. Kalau dia tak ada autoriti, dia tak bercakap pun tak apa. Kan? Berlaku kes yang banyak dalam media sosial, kena ada orang alim yang bercakap. Bukan masalah kita ni suka jaga tepi kain orang, tetapi kita bimbang asbab tidak memberikan nasihat tersebut, teguran tersebut, Allah Ta'ala bagi mudarat, Allah Ta'ala bagi bala. Dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala perintahkan malaikat, wahai malaikat, aku turunkan bala kepada satu kampung, sekian. Dalam hadis kita, maka malaikat pun turun. Sebelum daripada diturunkan musibah bala tersebut, dia naik balik. Bila naik balik, dia hantar report kepada Allah Ta'ala, ya Allah, negeri, kampung, tempat yang kamu suruh untuk diturunkan bala tersebut, ada sekumpulan manusia yang tengah memuji dan untuk beribadat kepada kamu. Ada sekelompok manusia yang memuji dan masih lagi beribadat kepada kamu. Maksudnya malaikat itu pelik, takkanlah nak turunkan bala sedangkan ada masih lagi orang beribadat pada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata macam mana? Sepatutnya mereka itu lebih layak untuk ditimpakan musibah ataupun bala. Kerana apa? Kerana mereka bisu dengan amal ma'ruf nahi munkar. Sebab itu kena ada ulama yang turun bercakap bila mana berlakunya musibah-musibah, berlakunya kemungkaran-kemungkaran. Dalam media sosial banyak berlaku. Sekarang banyak yang bersuara daripada badan autoriti dan seumpama dengannya. Jadi kalau kita ni jangan mengecam. Kita ada benda yang komen-komen tu, jangan jadi orang yang mengecam sekali. Tak payahlah teman. Takut bila mana kita duk tambah kecaman tersebut, komen kita bukan menjernihkan keadaan, mengeruhkan keadaan. Satu. Yang kedua, takut-takut tambah dosa. Tambah dosa tak pasal-pasal. Tapi kadang-kadang jadi seronok pula kita baca komen-komen netizen. Itu bahaya, satu penyakit tu. Suka baca komen netizen. Jadi satu penyakit. Ini sekadar mungkin
peringatan bersama. Agak-agaklah kalau sekiranya komen-komen tersebut dijadikan orang tu bercakap di hadapan kita, agak-agak seronok tak? Saya rasa mungkin lebih seronok. Sebab apa? Dia bercakap secara live. Tapi sekarang orang tu tak ada, yang menggantikan tulisan dia. Jadi itu pun termasuk daripada cebisan-cebisan ke arah benda yang dikatakan mengumpat. Jadi kalau tak perlu baca komen, tak perlu. Tak. Sebab kadang-kadang kita boleh jangka dah. Ini kalau ada cerita benda ni, komen apa dia? Sama ada komen baik atau komen tak baik, dan komen yang mengarut pun ada juga. Kalau komen yang baik, alhamdulillah. Komen yang baik, alhamdulillah. Tapi biasalah manusia itu. Ada satu video ni, saya tengok menarik juga. Satu tak kenal ni. Apa ni, Mr. Kokom tu. Bagus juga dia punya video, saya tengok. Sebab dia viral, kita tengok. Video dah lama dah. Kan? Jadi bila mana dia viralkan balik, kita tengok, cerita ni masalah parking je dia buat video. Dia masuk parking betul. Orang kata parking bukan macam ni, dia suruh parking salah. Itu sindir. Kan? Bila mana nak masuk tempat, bagi signal. Jadi orang kata, engkau masuk bagi signal lah. So umpama dia kata tak payah bagi signal, masuk saja. Itu sindir sebenarnya. Tapi bila mana ada benda tersebut, ramai yang marah. So umpama buat benda yang tak sepatutnya. Sebab tu kita kata ada orang ni jenis teguran secara sindir dan sebagainya. Jadi kalau benda tersebut betul, alhamdulillah. Benda tersebut salah, kita betulkan. Jadi bila mana adanya berlaku benda-benda yang pertelingkahan di kalangan masyarakat, maka golongan-golongan orang alim ini kena turun. Mesti turun. Dan kita pada peringkat kita ni, peringkat kita yang jaga, kita lah yang kena turun. Wa yukhawwifuhum bima warada 'anillah wa 'an rasulihi min at-tashdid wa at-tahdidat fi ad-da'wa al-kadhibah. Dan golongan para ulama ini ataupun golongan yang berautoriti ini mesti sampaikan apa yang daripada Allah dan Rasul, daripada ancaman-ancaman dan teguran-teguran, terutamanya berkaitan dengan dakwaan yang palsu. Zaman sekarang banyak masuk dakwaan yang palsu. Wa syahadatuz zur, penyaksian yang palsu. Dakwaan yang palsu satu hal, penyaksian yang palsu satu hal. Syahadatuz zur. Syahadatuz zur ni tuan-tuan, ada dalam satu hadis Nabi SAW. Diriwayatkan Nabi ini dibagi tahu kepada sahabat dalam keadaan berbaring. Sebab tu jangan kata bila mana nak mengajar, Nabi ini mesti duduk tegak, kan? Duduk dalam keadaan yang skema, kan? Tak bergerak dan sebagainya, kan? Nabi kadang-kadang dalam keadaan santai-santai baring, Nabi sembang dengan sahabat. Sembang tersebut sembang ilmu. Dalam riwayat menceritakan Nabi seumpama berbaring macam ni, tengah sembang dengan sahabat. Tengah berbaring. Nabi kalau berbaring biasanya sebelah kanan. Baring ke sana. Nabi cerita antara benda-benda yang haram, benda-benda yang musibah, yang bahayanya, Nabi sebut satu persatu. Sampai kepada syahadatuz zur, penyaksian palsu, Nabi bangun. Daripada berbaring, Nabi bangun, duduk. Nabi bangun, duduk. Nabi ulang berulang kali. Dalam riwayat mengatakan Nabi ulang 3 kali. Syahadatuz zur, penyaksian palsu. Bahayanya penyaksian palsu. Bahayanya penyaksian palsu. Hati-hati dengan penyaksian palsu. Nabi ulang 3 kali. Sebab apa? Besarnya dan bahayanya benda tersebut. Cuba tengok. Yang Nabi sebut tersebut betul berlaku zaman kita. Allah Ta'ala dah tunjuk dah. Nabi duk sembang benda-benda yang besar juga, tapi sampai syahadatuz zur, Nabi boleh bangun dalam keadaan duduk tegak. Supaya apa? Supaya orang hati-hati penyaksian yang palsu. Jangan ada sampai daripada kalangan kita ini buat satu penyaksian, yang penyaksian itu bukan penyaksian yang benar, palsu, semata-mata nak backup ke, nak tolong ke. Kerana apa? Ini termasuk daripada dosa besar. Jadi antara daripada peranan para ulama, qadha ataupun wulaul ahkam, orang yang mana menjaga berkaitan dengan hukum hakam ini, jelaskan berkaitan dengan bahaya syahadatuz zur, penyaksian yang palsu. Ikutlah dalam bab apa-apa. Bab jenayah, apa-apa jenayah pun termasuk. Bab hakiman dan sebagainya. Jangan ada penyaksian palsu. Kalau tak tahu, kata tak tahu. Wal aimanul fajirah, tegur juga berkaitan dengan sumpah-sumpah yang tak sepatutnya dibuat. Zaman sekarang banyak suka untuk bersumpah. Ulama kena tegur. Ulama kena tegur. Kalau tuan-tuan ingat, tahu beberapa tahun yang sebelum ini berkaitan dengan sumpah laknat. Maka beberapa ulama datang tegur. Perlu tak konsep sumpah laknat tersebut? Sebab apa? Ada dalam keadaan-keadaan tertentu sumpah itu perlu. Ada dalam keadaan-keadaan tertentu sumpah itu tak boleh. Bahkan dalam mazhab Syafi'i juga dibahas,
berkaitan dengan makruhnya seseorang itu bercakap dengan mengeluarkan perkataan dia bersumpah. Demi nama Allah, saya tak menipu. Hatta walaupun benda tersebut betul dalam percakapan biasa. Demi Allah, tadi masa saya datang ada aksiden. Makruh dia cakap macam tu. Yang perlunya sumpah ini adalah dalam konteks hakim yang suruh saja. Itu tak apa. Ni kalau sekadar cakap macam ni tak boleh. Sebab itu salah satu teguran Nabi berkaitan dengan bila mana bersumpah dengan satu perkara ni, ini perangai orang Arab. Bila mana kita pergi jual beli dengan dia orang, dia berjual barang, benda yang keluar biasanya dia akan bersumpah. Wallahi, wallahi. Wallahi ni kata-kata yang biasa, jadi kelaziman daripada dia orang. Tengok dah dapat hadis, Nabi dah tegur lama dah. Hatta dalam kamu berjual beli, elakkan daripada bersumpah. Habis sumpah tu nak guna kat mana? Dalam mazhab Syafi'i, sumpah itu pada tempat yang perlu, lebih-lebih lagi diarahkan oleh hakim untuk menegakkan keadilan, untuk ditentukan hukumannya. Jadi ulama kena tegur ni. Sama juga kita jangan bersumpah suka-suka. Wal muamalatu fasidah, dan muamalat yang tak elok. Kena ada ulama-ulama tegur. Muamalat ni jangan nampak jurusan jual beli saja. Urusan pergaulan kita, sosial kita pun termasuk daripada muamalat. Banyak sekarang isu-isu yang pelik berlaku kan, dalam media sosial dan sebagainya tersebut. Muamalat yang pelik-pelik, kena ada orang tegur. Unboxing tak unboxing dan sebagainya, macam-macam. Kena ada yang tegur, jangan ada yang senyap. Jadi di antara daripada muamalat al-fasidah, muamalat yang tak betul, yang tak elok dalam konteks muamalat jual beli kita adalah mithlur riba wa ghairihi, seumpama benda yang berkaitan dengan riba dan seumpama dengannya. Benda-benda berkaitan dengan riba. Lah, benda riba ni dah biasa sebut kan. Jadi rasa-rasa macam tak siapa. Itu bahaya Allah Ta'ala kata fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Orang yang ditegur bila mana dia melakukan urusan yang melibatkan dengan jual beli yang berkaitan dengan riba, bila mana kita nasihat, kita tegur tak boleh dan sebagainya, kita bagi alternatif yang lain, dia masih lagi melibatkan dengan riba, Allah Ta'ala kata fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah Ta'ala izin untuk memeranginya. Memerangi dia maksud kita jatuhkan hukuman yang sesuai, ta'zir pada ketika itu. Jangan rasa kecil benda tersebut. Sama juga dalam bab zakat. Dalam bab zakat, bab zakat ni jangan rasa benda tersebut kecil. Jangan sekecil. Kena baliklah fikir kita ni akhir tahun, awal-awal tahun ni, antaranya yang kita bincang berkaitan dengan zakat. Cuba ingat, ada tak zakat-zakat yang mungkin kita tak terpenuhi lagi? Ataupun ada tak zakat yang belum kita qada? Cuba ingat lagi. Cuba ingat. Betul tuan-tuan, benda tersebut dalam bab zakat zaman sekarang ada banyak benda khilaf. Orang duk bergaduh berkaitan dengan zakat pendapatan. Betul ada khilaf. Tapi kalau kita nak ambil jalan yang selamat, tak apalah, kita bayar aja. Bukannya mahal sangat. Kadang-kadang satu lagi dalam bab zakat KWSP, itu pun antara ijtihad semasa. Bila mana orang tu ambil KWSP, dia ada zakat dia. Ini telah diputuskan bahagian pejabat mufti. Tuan-tuan nak ambil dalil dia, kena tanya pejabat agama, pejabat mufti. Memang ada. Jadi kalau kita nak pakai tak nak pakai, benda tersebut kalau dalam ruang ijtihad ulama, ambil jalan paling selamat. Dulu ambil KWSP tak keluar zakat lah. Kalau ada masa keluarkan, qada balik zakat tersebut. Qada balik. Benda ni sebut sebab apa? Saya baru je terima daripada kenalan jemaah juga. Dia kata, Ustaz, saya dah bayar zakat awal, cuba-cuba bila mana ke tahun saya kira balik tak cukup zakat saya. Macam mana? Top up je lah. Sebab apa? Dia panggil membayar zakat lebih awal. Tidak masalah, harus. Sebagaimana kita duk bayar zakat fitrah tu. Masuk Ramadan dah bayar dah. Zakat fitrah pada hari raya sepatutnya bayar. Tapi kita bayar daripada awal, harus. Tidak ada masalah. Jadi dibayar zakat lebih awal lagi. Tapi bila mana kita tahu dia kira balik, tak cukup lah. Macam mana? Top up balik. Cek balik. Jadi ini antara teguran-teguran yang perlu dalam bab muamalat daripada kalangan para ulama, para hakim, kena jelaskan benda tersebut dalam bab riba dan sebagainya. Orang duk bergaduh berkaitan dengan forex. Maaf, saya selit saja, saya tak pandai. Fatwa-fatwa mengatakan haram forex trading dan sebagainya. Kalau benda tersebut kita rasa perlu ada penjelasan, maka minta bantuan daripada ulama-ulama dalam bidang. Jangan tanya orang yang tak buat benda tersebut. Duk bergaduh dengan syarikat-syarikat ni, okey, tanya ulama yang dalam bidang. Alah, ulama ni macam ni. Adakah kita nak terima, nak macam mana? Sama juga kalau doktor sakit. Kalau doktor kata macam ni, tak nak, saya tak nak terima. Buatlah dengan cara kita. Kalau dengan doktor dia melibatkan nyawa. Tapi kalau melibatkan hukum hakam, dia melibatkan dengan agama. Mana yang paling besar? Dua-dua besar. Nyawa ni untuk melaksanakan agama. Nyawa untuk melaksanakan agama. Tapi agama adalah punca bagi segala-galanya. Wa yadhkuru
yadhkuruna lahum ba'da ma warada fi syar'i min tahrimi hadzal umur, dan mereka perlu memperingatkan kepada orang awam atau masyarakat itu setengah daripada perkara yang diharamkan oleh syarak, wa syiddatul iqab fiha, dan besarnya balasan di atas perbuatan tersebut. Wa dzalika li ghalabatil jahli, benda tersebut terjadi kerana apa? Li ghalabatil jahli, kerana kejahilan yang menimpa kepada setengah masyarakat. Dia orang buat itu kerana mungkin kejahilan. Kan? Dia buat benda tersebut dalam media sosial tu, ataupun dalam bentuk secara fizikal macam ni, mungkin kerana kejahilan mereka. Wa syiddatul haras, dan kerana ketamakan mereka. Hari tu duk cerita berkaitan dengan rasuah. Itu salah satu daripada usaha. Sebab apa? Rasuah bermaharajalela. Kerana apa berlaku rasuah? Kerana syiddatul haras, kerana sifat tamak itu ada. Dah ada dah, tapi tamak nak lagi. Nak lebih dan sebagainya. Ya, ini perangai sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri manusia. Waqillatul mubalatu bi amriddin, dan sikitnya ataupun awareness dia, kesedaran mereka berkaitan dengan urusan agama. Sebab itulah hidup kita, tuan-tuan, kalau kita fikir nak selesaikan kehidupan kita seharian, pagi kena pergi kerja, kena fikir macam mana cara nak dapat duit, macam mana nak selesaikan urusan, kita tidak relate dengan agama, penat hidup kita, penat. Tapi kalau kita letakkan agama itu sebagai punca untuk perjalanan kehidupan kita, sonok. Marilah tugasan macam mana pun, insya-Allah kita rasa benda tersebut okey, kita mungkin boleh buat atau mungkin tak boleh buat, tapi kita tak akan rasa stres. Sebab apa? Kita meletakkan agama itu sebagai punca dalam mengatur kehidupan kita. Jangan nampak dunia itu yang perlu kita selesaikan sahaja. Sifat-sifat tamak, sifat-sifat jahil, ini salah satu daripada perangai manusia lah. Daripada dulu sampailah kepada akhir zaman, benda tersebut akan berlaku dan akan ada. Jadi mudah-mudahan benda tersebut Allah Ta'ala buang dalam diri kita. Kita usahakan. Wa kam min 'ami minal muslimina idza sami'a tahrimal kadhib fi da'awa wasyahadati wal aiman yarji'u 'an syai'in qad 'azima 'alaihi min dhalika li jahli wa qillati 'ilmihi. Berapa ramai daripada kalangan orang yang mana jahil, daripada kalangan orang Islam itu sendiri, bila mana dia dengar berkaitan dengan haramnya menipu dalam dakwaan, ataupun menipu dalam penyaksian, ataupun menipu dalam bab sumpah tersebut, mereka tetap buat benda tersebut juga. Tetap buat. Kerana apa? Kerana besarnya kejahilan yang ada dalam diri mereka. Jahil salah satunya bukan kerana jahil dia tak tahu benda tersebut salah. Mungkin dia tahu benda tersebut salah, tetapi dia jahil daripada sudut balasan ataupun iqab, ancaman daripada agama. Dia tak tahu benda tersebut adalah benda dosa besar. Dia tahu benda tersebut salah, dia tak tahu implikasi dalam agama tersebut, tolong daripada benda yang Allah Ta'ala haramkan, termasuk daripada dosa-dosa yang besar. Dan sedikitnya ilmu mereka berkaitan dengan benda tersebut. Azan. Oh
Maka benda-benda yang diceritakan tadi daripada apa yang perlu dikhabarkan atau diceritakan oleh para ulama, daripada qadhi, hakim dan seumpama dengannya, dengan benda-benda yang kita sebut daripada dakwaan, syahadah dengan ataupun penyaksian dan juga sumpah tadi, caranya macam mana? Fayata'aqqadu 'alal ulama ayyujalisun nas bil ilmi. Maka perlunya para ulama ini untuk duduk bersama dengan masyarakat dengan menyebarkan ilmu tersebut. Nak tak nak, para ulama ini kena turun padang. Kena turun padang, kena sampaikan sekali. Jadi cara turun padang sekarang ni mungkin lebih mudah Allah Ta'ala bagi pada kita dengan saluran-saluran media sosial, ICT kita sekarang, turun padang dengan cara online dan sebagainya. Kita pun samalah, ada ruang kita sebarkan ilmu dengan cara yang sebagaimana mengikut peredaran zaman. Kita kena turun padang, jangan tunggu orang datang saja. Kalau orang datang tu mungkin orang yang betul-betul nak, dan orang yang tahu dia perlu benda tersebut. Ada orang yang dia tak tahu. Sebab tu disebut tadi, bila mana melibatkan dengan beberapa perkara, mungkin mereka buat ni kerana kejahilan mereka, dan mungkin kerana mereka ini kurangnya ilmu berkaitan dengan sesuatu perkara tersebut. Jadi kita yang perlu jelaskan. Baik, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita ingat, bila mana kita nak sampaikan satu perkara, kita melaksanakan tugasan kita, dan orang yang mana kita nak sampaikan tersebut, dia nak ambil bahagian dia. Jangan kita nampak bahagian dalam kehidupan kita ni benda yang umpama benda yang fizikal. Ambil makanan, ambil minuman. Saya bagi contoh Saya ingat ini antara pesanan guru saya. Dia kata bila mana kita mengajar, bercakap, kita ustaz, kita mengajar kat mana-mana, ingat, kita bagi kepada orang, kita share pada orang, itu hak mereka. Kita bagi hak mereka. Kan? Sebab hak kita dah ada. Cuma kita melaksanakan tanggungjawab. So umpama contoh dia kata macam ni. Bila mana saya pergi ziarah seorang guru saya, dengan teguran tersebut dia kata, okey, cuba tengok makanan dan minuman atas meja ni. Yang kamu datang ni, kamu nak ambil hak kamu. Makanan dan minuman ada dalam rumah saya, tapi sebenarnya bukan hak saya, hak kamu. Duduk je di rumah saya. Allah Ta'ala tumpangkan di rumah saya, tetapi adalah untuk kamu. Maka Allah datangkan kamu untuk ambil hak kamu sekarang. Sama juga, orang yang kita share ilmu macam mana tuan-tuan, dia ambil hak dia. Dia ambil hak dia. Macam mana cara dia ambil hak dia, itu bukan urusan kita secara total. Contoh, dihidangkan kepada kita air dan juga makanan. Kita habiskan semua tak makanan? Takkan. Sama juga dengan ilmu. Bila mana cikgu ke, ustaz ke, kat mana, ke sekolah ke, hatta kat rumah kita bagi nasihat kepada anak kita, kepada pasangan kita baginya banyak tapi ambilnya sikit. Sebab apa? Sama dengan makanan tadi. Dia hanya mengambil hak dia mengikut daripada dia rasa benda ni penting. Satu. Yang kedua, kerana benda tersebut adalah sesuai dengan keperluan dia pada masa tersebut. Jadi kita makan tadi mungkin kerana apa? Kerana kita betul-betul lapar, kita makan banyak sikit. Tapi mungkin kerana kita menghormati tuan rumah, kita makan sedikit saja. Sebab kita dah tak kenyang. Sama juga, bila mana kita sampaikan, jangan bimbang. Benda tersebut dia ambil macam mana, jangan letak kebimbangan lagi. Memang benda tersebut kita kena fikir, tapi jangan terlalu letak kebimbangan. Kita bimbangkan bahawa kita sampai tak tanggungjawab kita? Ya, sampai, amar makruf nahi munkar. Sekarang orang tersebut dia ambil tak hak dia, dia ambil. Kadar macam mana dia ambil hak dia, itu adalah pada kedudukan dia. Maka bila mana dia datang lagi, bagi lagi. Kadang-kadang kita pergi rumah orang, bagi TO dengan biskut kosong je. Datang menu sama, sama juga. Orang bagi benda sama je, mengajar benda sama saja. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ambil sikit, hari yang kedua kita ambil sikit lagi, hari yang ketiga kita ambil sikit lagi. Sama juga dengan anak kita pun macam tu juga. Maka para ulama ini, dia perlu turun ke dalam medan masyarakat dan disampaikan benda tersebut. Dan daripada hujungnya, sikit lagi yang disebut oleh Imam Al-Haddad, bila mana diberikan benda tersebut, pastikan sampai mengikut daripada keperluan, keadaan dan apa yang dibincangkan.
Kalau bab nikah dia kata kat sini contohnya, cakap berkaitan dengan bab nikah, antaranya hak-hak wanita, kan? Berkaitan mas kahwin, berkaitan dengan nafkah, berkaitan dengan hubungan ma'asyarah, itu hubungan suami isteri dan sebagainya, cerita benda tersebut. Kalau berkaitan dengan jual beli, cerita berkaitan jual beli, jangan keluar topik. Kalau keluar topik dia bimbang, benda tersebut tak sampai. Kan? Ayah saya 2-3 hari lepas saya sembang dengan ayah, dia kata dia pergi majlis kahwin. Hebatnya dia kata imam itu dia bagi khutbah nikah, seronoknya kita dengar. Pertama tak pakai skrip, bukan yang pakai skrip itu salah, tapi seronoknya sebab apa? Dia cerita dalam konteks sebagai orang yang duduk depan itu adalah pengantin. Apakah hak yang perlu ditunaikan? Apakah dengan bahasanya sesuai dengan bahasa orang tersebut faham? Bukan dengan bahasa yang standard, tak, seumpama santai cakap macam ni. Sampaikan ayah yang pergi dia cerita tu tersentak, dia kata dia boleh faham. Bagusnya. Sebab apa? Ini yang kita nak sampaikan. Maka para ulama, para hakim dan sebagainya, bila mana sampaikan ilmu, sampai mengikut daripada benda yang nak disampaikan. Jangan meleret benda yang luar banyak sangat. Bimbang nanti tak sampai apa tujuan yang nak ditekankan. Dan juga dipesankan oleh Imam Haddad di sini juga, orang alim dan juga orang yang berautoriti ini jangan banyak masuk dalam bercerita benda-benda yang tak sepatutnya. Sebagaimana saya sebut tadilah, netizen duk komen, tiba-tiba ada juga galangan-galangan orang alim, ustaz-ustaz duk komen juga. Tak payah. Sebab benda tersebut yang pertama menjatuhkan maruah, kalau tidak ada keperluan. Yang kedua boleh menyebabkan berlakunya keaiban. Dan yang ketiga boleh membuang masa dengan urusan-urusan yang tidak berkaitan dengan agama. Ada lagi perbincangan ni, insya-Allah saya rasa mungkin ada ruang kita sambung akan datang. Baik, sekarang kesimpulan apa yang kita dapat pada malam ini, bila mana kita sampaikan sesuatu perkara, tengok tuan-tuan, siapa audiens kita, anak kita, pasangan kita, orang yang duduk di bawah tanggungan kita, orang yang di bawah jabatan kita, kita sebagai orang atasan ataupun masyarakat umumnya. Yang pertama, sampaikan. Bila mana nak sampai, tengok keadaan orang tersebut. Dan kalau orang tersebut dia dah ada ilmu, dia dah faham, maka kita boleh lepas dengan cara yang senang untuk supaya ilmu itu sampai pada dia. Tapi kalau orang tersebut kurangnya ilmu, maka talqinkan dia, maksud ajar satu persatu, fahamkan dia supaya benda tersebut boleh melekat dalam diri dia. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan Imam Al-Haddad dalam kitab ini mengatakan bahawa tugas daripada golongan para alim, ulama ataupun para hakim ataupun orang yang mempunyai kedudukan autoriti, mereka mesti menjelaskan benda-benda yang haram tersebut atau benda-benda yang dilarang dalam agama itu mengikut daripada keadaan sesuai zaman mereka. Dan nak tak nak mereka mesti turun padang bersama-sama untuk sampaikan ilmu tersebut kepada masyarakat umum. Ini sebenarnya kita nampak tugas yang besar kan, tapi semua manusia berperanan untuk melaksanakan tugas ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatanlah. Akan datang insya-Allah kita sambung sedikit lagi berkaitan dengan beberapa adab yang ikhlas yang perlu ada pada golongan ulama tadi, iaitu nak menyampaikan ilmu. Dan barulah kita akan masuk kepada perbahasan yang baru yang disebut Imam Al-Haddad, masuk kepada bab fiqh. Baru masuklah kan. Sebelum ni dia belum masuk lagi, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ada manfaat untuk sama-sama kita ambil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa wassalamu ala syafi'il anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.